Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita sambung surah Al-Baqarah tadi. Baca ayat yang ketiga, bermula ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat ni sifat orang-orang yang bertakwa ataupun sifat al-muttaqin. Yang mana ayat yang sebelumnya ada menyebut al-muttaqin, lil-muttaqin. Jadi lil-muttaqin itu sifatnya adalah ayat seterusnya. Iaitu sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang ittiba'us sunnah, golongan yang mengikut sunnah. Iaitu orang bertakwa itu orang yang takwa dengan akidah yang sahih dan amal yang sahih. Akidah dan amal yang sahih.
Iaitu orang yang menjaga akidah-akidah mereka dan amalan-amalan mereka. Sama ada amalan yang zahir ataupun yang batin. Maka sini disimpulkan dengan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang bersifat takwa itu adalah orang-orang yang beriman. Iaitu beriman alladzina yu'minuna, orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman dengan perkara yang ghaib. Ghaib ni makna yang tak boleh disentuh. Kita nak sentuh tak boleh, nak rasa tak boleh. Dengan panca indera kita tak boleh. Benda ghaib. Kita nak capai benda ghaib itu dengan sendiri kita ni tak boleh. Jadi itu hakikat ghaib. Mana beriman dengan perkara yang ghaib. Yang mana kita tak boleh capai dia dengan panca indera kita, anggota badan kita tak boleh. Dan akal kita pun tidak boleh. Yang mana perkara ghaib itu tidak dapat diketahui melainkan dengan jalan wahyu saja. Maka orang yang beriman ini dia percaya akan ghaib, akan perkara yang ghaib, maka itu isyarat kepada apa saja yang datang daripada wahyu Allah. Makna semua sekali. Tak kira berupa Al-Quran, Sunnah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, apa saja berita-berita yang ghaib itu. Kita beriman. Kita percaya. Dan inilah orang yang bertakwa, orang yang mana mereka itu beriman dengan perkara yang ghaib. Iman itu apa? Iman. Iman itu, hakikat iman itu yang disebutkan di dalam hadis. Itu beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab, dan hari akhirat, dan takdir yang baik, takdir yang buruk. Dan dia percaya. Orang ini percaya. Yang mana percaya dia tu dia ikrar dengan perkataan dan amalan dia. Dia beramal dengan hati dia, lidah dia dan anggota badan. Jadi dia ikrar dengan perkataan, dia beriman dan dia beramal melalui hati dia, lidah dia dan anggota badan. Dan iman itu makna dia adalah tasdiq. Membenarkan, mengatakan iya
ataupun makna dia percaya. Tasdik tu makna percaya. Percaya bahawasanya ia benar. Itu makna tasdik. Dan mengatakan dia itu percaya. Dan mengatakan ia itu adalah benar. Maka itulah iman. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya akan hal yang ghaib yang disampaikan kepada dia melalui jalan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua sekali berita ghaib itu dia percaya. Tak kiralah Nabi beritahu apa sekalipun dia percaya. Yang dia tak percayanya adalah berita ghaib yang bukan daripada jalan wahyu. Kerana itu adalah jalan yang sesat. Sebab perkara ghaib itu manusia tak boleh capai pun. Dengan panca indera, dengan akal fikiran tak boleh. Macam mana boleh didakwa oleh seseorang dia itu dapat ilmu ghaib dengan sendiri dia. Hebat setara mana dia? Sampai dia ni boleh mengetahui perkara-perkara yang di luar lingkungan asbab. Di luar lingkungan asbab sebagai seorang manusia. Yang mana seorang manusia itu dia jenis makan. Dia jenis minum. Dia jenis sehat. Ada ketika dia tu sakit. Dan manusia seperti mana fitrah manusia lah. Keadaan fitrah manusia ada berok, ada kencing. Gitu keadaan manusia. Jadi keadaan manusia dengan sendiri dia tu melalui kejadian fitrah yang Allah Ta'ala ciptanya manusia, bahkan semua makhluk tidak ada yang dapat mengetahui ilmu ghaib. Tidak ada yang dapat mengetahui ilmu ghaib dengan sendiri dia. Tidak ada. Maka kita belajar Al-Quran ini, itu adalah kecenderungan manusia. Manusia ni dia cenderung kepada benda-benda yang pelik. Nak kepada tahu benda yang kita tak mampu capai. Iaitu apa? Perkara ghaib. Sebab perkara ghaib ini yang sukar untuk dicapai oleh akal fikiran manusia. Nak capai gitu tak boleh. Nak reka-reka cerita ghaib ni tak boleh. Mereka mesti adanya syaitan-syaitan dia. Kalau yang nak menyampaikan benda yang tak betul. Dan berita itu adalah berita yang palsu. Maka bila nak mendapat berita ghaib yang benar, maka mesti mari daripada jalan wahyu. Dan pelajaran kita belajar Al-Quran itu sudah tepat. Sudah tepat dah. Kita belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu kita nak mengetahui perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang tak boleh dicapai oleh kita sendiri. Dan perkara ghaib itu adalah yang penting untuk kita tahu. Sama ada benda yang berkaitan dengan akidah kita ke, amal ibadah kita ke, muamalah kita ke, dalam kehidupan kita seharian ke, semua sekali itu tak boleh dicapai dengan akal fikiran semata. Tidak boleh. Melainkan mesti melalui jalan wahyu. Maka oleh itu, bila dia mendapat berita ghaib daripada jalan yang benar, jalan yang sahih, maka dia terus percaya. Dia terus percaya. Ini daripada Allah. Percaya, ni daripada Allah. Semua ni mari daripada Allah. Bila mari daripada Allah Ta'ala, maka kita terus terima. Maka orang ini, Allah Ta'ala sebutkan sini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Ini secara am. Secara umumnya orang bertakwa ini, dia percaya akan semua sekali berita ghaib.
Tak kiralah cerita pasal Allah ke, pasal malaikat ke, pasal rasul-rasul ke, kitab-kitab ke, dan juga termasuk dalam bab takdir yang sudah berlaku, yang akan berlaku, dia percaya semua sekali. Dan satu laginya, selepas pada itu, bila dicerita tentang umumnya sifat orang yang bertakwa itu, maka disebutnya sifat khusus dia. Yang mana sifat khusus itu mewakili perbuatan anggota badan dia. Amal yang dia boleh lakukan dengan perbuatan dia, dengan perkataan dia, bacaan dia lah maknanya. Iaitu wa yuqimuna shalah, mereka itu mendirikan solat secara sempurna. Itu mendirikan solat sini, mendirikan solat secara sempurna mengikut berita ghaib. Mengikut cara daripada berita ghaib. Macam mana berita ghaib itu ajar pada kita? Wahyu itu yang ajar pada kita cara nak solat macam mana. Sehingga kan dalam hadis ada beritahu, Jibril turun. Malaikat Jibril alaihissalam, dia turun. Dia menjadi imam kepada Nabi SAW. Nabi ikut dia. Dan solat pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib, pada waktu isyak. Kemudian dia turun sekali lagi, dia ajar sekali lagi pula. Itu seperti mana yang berita sahih daripada hadis yang kita dapat. Maka solat itu tidak boleh direka sendiri. Tak boleh. Maka nak mencari kesempurnaan solat itu, mesti kita kena belajar sunnah dia. Macam mana sunnah kita melakukan solat? Nak solat macam mana yang ikut sunnah? Maka nak ikut sunnah tak boleh nak reka-reka sendiri, tak boleh. Mari ilham sendiri tak boleh. Tidak. Mesti kena belajar, dan belajar itu dari dengan mendapat ilmu yang sahih. Belajar untuk dapat ilmu yang sahih. Kan? Mana belajar ilmu yang sahih kita belajar. Tapi kalau belajar ilmu yang tak sahih, sama je. Belajar juga tapi belajar yang tak sahih. Maka belajar yang tak sahih pun tak sampai juga. Maka semestinya kena melakukan solat itu dengan cara yang sahih. Ini sebenar kali mewakili amal yang free, yang percuma, tak perlu bayar. Ini amalan yang bentuk tubuh badan. Amal yang bentuk tubuh badan. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu amalan yang bentuk hati kita, iktiqad kita. Wa yuqimuna shalah, amalan yang bentuk tubuh badan kita. Yang akhir sekalinya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu akhir ayat ni lah. Daripada rezeki yang kami bagikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka dermakan. Mereka infakkan, mereka dermakan. Iaitu ini adalah mewakili amalan yang berkaitan dengan harta. Ataupun dipanggil ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Ini tidak percuma, kita kena bayar. Amalan ini kena keluarkan harta. Amalan solat tidak keluar harta. Iktiqad tidak keluar harta. Tetapi zakat,
yang infak ini kena keluar harta. Dan infak yang diinfakkan itu, kena ingat, Allah Ta'ala sebutkan di awal-awal perkataannya, mimma razaqnahu. Itu berupa maksud, rezeki ini kena ingat, daripada Allah. Rezeki-rezeki ini daripada Allah. Bukan daripada kamu dan bukan daripada usaha kamu. Ulang sekalian. Rezeki ini daripada Allah. Bukan daripada kamu, bukan daripada orang. Dan bukan juga daripada usaha kita. Rezeki bukan usaha kita. Rezeki Allah Ta'ala tetapkan. Macam mana? Ada orang keliru lagi. Dia kata kita usaha itulah kita dapat rezeki. Dia kata, kita usaha ni lah yang kita dapat rezeki ni. Kita duduk usaha tu, usaha ini, maka kita pun dapat kaya, yang kita dapat kaya. Ini keliru. Dia keliru dalam bab akidah sih. Yang mana yang memberi rezeki itu Allah Ta'ala. Bukan orang lain yang memberi rezeki. Dan kalau ada soalan tu, saya pergi buat kerja, saya dapat tu, macam mana? Ya ke kamu dapat? Ya ke kamu dapat? Yang time kamu dapat tu, yalah dapat. Time tak dapat tu nak kira macam mana? Kamu jual, kamu duk berjual kan? Duk berniaga. Laku ke yang kamu niaga tu? Ada ketika laku, ada ketika tak laku. Jadi siapa yang bagi rezeki? Allah. Kedai itu cantik dah ke? Cantik. Masakan tu sedap ke? Sedap. Tapi orang tu ramai ke? Ramai. Ramai mari lintas kedai kita. Tapi tak pergi singgah kedai kita. Itulah nak beritahu rezeki. Nak beritahu rezeki. Kita dah sedia dah. Makanan semua sekali siap sedia dah. Jadi sampai ke petang tak laku-laku makanan kita. Last sekali akibatnya, orang pergi masa petang tu, pergi hak nasi kita pun tak berapa nak sedap mana. Makanan kita tak berapa nak sedap mana. Kalau kita jual pakaian, pakaian kita dah lama sangat tu, dah makin usang. Pakaian kita yang kita jual pun jadi makin buruk dah. Maka orang pergi sekali kedai kita, orang pun tak nak pergi dah. Maka rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Ada orang tu kedai dia buruk je. Nak kata masakan dia tu sampai berkawah-kawah pun tidak juga. Puyuk kecil je pun. Tapi orang mari tu beratur-ratur panjang. Itu nak beritahu rezeki. Nak beritahu rezeki. Ada satu ni tempat sini ni, makanan. Saya tak perlu bagi tahulah, takut orang tahu sebab viral juga cerita dia. Di sini. Dia jual lah di Denai Alam. Makanan yang dia jual tu bagi sayanya tak sedap lah. Kita beli sekali kita tak nak dah. Tiba-tiba viral dia. Orang kata sedap. Saya pun fikir, oh sedap dia. Tapi kita makannya tak sedap pun. Sebab tidak rasa seperti mana asli yang kita nak. Tapi bagi orang lain, makanan yang direka oleh dia tu sedap. Dan ramai orang pergi makan. Ramai orang pergi makan kedai dia. Sampai viral. Sekarang ni pun masih ramai lagi beratur orang pergi beli makanan dia. Jadi itu nak beritahu rezeki. Sebelum pada ni, saya tengok makanan dia, tak ada orang. Tak ada orang pun beli. Dan dia pun beritahu. Sebelum pada ni tak ada orang pun beli. Tapi ada sekali viral tu, maka makanan dia pun laku. Laku makanan dia. Jadi itu contoh bahawasanya rezeki tu Allah Ta'ala yang bagi. Dia masak sedap macam mana sekalipun. Kalau Allah Ta'ala tak tarik orang mari beli di kedai kita, di tempat kita, maka kita tak dapat.
Dan kalau ada orang itu nak makanan kita, nak kepada barang kita, kayak contoh PKP baru ni, duit pun nak berjimat. Duit pun nak berjimat. Mari kedai kita tapi beli pun jimat-jimat. Maka dengan sendirinya kita pun tak cukup juga. Sampai ada setengah tu gulung tikar. Maka ni nak beritahu rezeki ni daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tarik gitu saja. Semudah tu saja Allah Ta'ala tarik. Maka sini Allah Ta'ala bagi tahu, wa mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami bagi pada kamu. Rezeki itu kami yang bagi. Kami perkataan yang disebut dalam Al-Quran tu maknanya kebesaran. Allah Ta'ala nak berucap bentuk kebesaran, Allah Ta'ala ucap dengan perkataan kami. Dengan perkataan lafaz jamak dia panggil. Jadi maksudnya Allah. Dan maksudnya sungguhnya Allah. Itu makna dia. Sungguh-sungguhnya Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada kamu. Itu makna dia. Mana bukan kami itu maknanya kita semua sekali bagi rezeki itu. Bukan. Bukan itu makna dia. Perkataan jamak kan, razaqna kan daripada apa? Razaqa. Kan last kali tu razaqtu, razaqna kan? Razaqtu, razaqna. Maka razaqna itu adalah apa? Sirah jamak mutakallim. Sirah jamak mutakallim. Mana sirah jamak? Mana kalimah mutakallim ma'al ghair ataupun dipanggil gitu istilah dia. Bercakap berserta dengan orang lain. Kita bercakap berserta jurucakap kita ni ada orang lain juga sekali. Mana saya dan yang lain-lain ni kita kata kami. Kami datang ni nak ziarah rumah contohnya. Mana bukan kita seorang, mewakili yang lain. Maka kita guna perkataan kami. Perkataan kami. Allah Ta'ala guna juga perkataan kami. Kami ataupun kita. Bahasa Melayu kita ni, kami kita tu sama je. Kami kita kadang-kadang diasingkan tapi bahasa Arab tu sama je terjemahan dia. Jadi bila kata razaqna, kami rezekikan. Jadi apa maksud? Kalau maksud dalam Al-Quran mana? Kebesaran. Nak membesarkan apa yang hendak diucapkan itu. Mana yang Allah Ta'ala nak sebutkan itu adalah sungguhnya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Daripada rezeki yang sungguhnya Allah Ta'ala bagikan rezeki itu kepada kamu. Itu mana dia? Jadi razaqnahum kepada mereka lah. Kami rezekikan pada mereka yunfiqun. Mereka itu menginfakkan. Mereka menafkahkan. Maka ini contoh golongan orang yang kalau di zaman sahabat Nabi dulu dipanggil golongan Ansar. Golongan Ansar. Yang selalu membantu menolong Nabi dan umat Islam pada ketika itu di Madinah. Maka mereka ini dipanggil golongan Ansar. Dan orang Ansar inilah banyak membantu Islam ketika awal di Madinah dulu. Dan PL perangai mereka itu dapat dilihat mereka itu suka memberi infak. Lafaz ini tak memberitahu infak apa dia. Tidak disebut. Infak itu adalah infak apa tidak disebutkan. Tetapi dalam surah Al-Baqarah, kalau pemberian yang selain daripada yang fardu lah, maka ada disebut yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kamu, cemok mananya, banyak mananya nak memberi infak. Kadar mana nak memberi infak. Maka qul Allah Ta'ala perintahkan, suruh kata, bagi tahu. Al-af. Qulil af iaitu al-af. Apa dia al-af? Az-zaid. Yang lebihan. Mana bagi
infakkan itu daripada harta lebihan kita. Az-zaid ala qadril hajah. Yang lebihan daripada kadar hajat kita. Hajat keperluan kita. Ada lagi nak guna ni, nak guna ni. Yang lebih daripada tu. Yang bukan hajat kita. Nak makan. Makan banyak dah. Lebihan lagi kita nak makan ni. Kalau pakaian, lebihan lagi lah kalau pakaian ni. Kan? Sebab itu kita tengok kadang-kadang orang tu tak tahu arah nak makan. Makan saja, dia makan semata-mata nak try makan. Lepas tu pakaian ke, barang ke dia beli saja-saja nak beli. Sehingga kadang-kadangnya barang itu yang dia beli tak guna-guna. Simpan je barang dia yang dia beli. Setiap kali dia pergi kedai, dia beli barang. Ni nak benda ni, nak benda ni, kan? Nak belakang. Sebab tu orang yang jenis banyak kehendak gini, dia kena pergi kedai dua ya. Kena pergi kedai dua ya, sudah. Boleh sebaka pun murah lagi. Kan? Pergi kedai dua ya, sudah lah. Kan? Boleh sebaka tu, baru RM50 kau kena. Okey lah. Kalau pergi supermarket apa, sebaka tu, lebih. Lebih lah. RM50 tu. Takut benda kecil pun lebih dah RM50. Maka manusia ni dia banyak lebihan sebenarnya kali. Cuma dia rasa dia tak lebih. Kerana kedekut dia, kerana takut dia. Kerana kedekut dan takut dia. Sebab tu kita diminta berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku minta berlindung padamu. Dari apa? Dari takut harta ni kurang. Takut kurang harta. Kita kena minta doa. Sebab semua orang ni sayang harta. Dia rasa sayang. Baru je dapat. Nak kena habis dah. Sayang. Kan? Rasa sayang. Dan bukhl. Bakhil. Tak ada apa-apa. Bakhil je dia. Kadang-kadang diminta, tak ada fikir panjang, terus tolak. Kerana kebakhilan dia. Dia bukan tidak ada lebih, tak ada. Dia tak ada fikir pun. Untuk memberi, dia tidak ada fikir. Maka, bila sampai pada dia, ada orang minta pada dia, contoh. Dia tanpa berfikir panjang, dia tunggu tolak. Kenapa? Bakhil tu. Maka dua sifat ni antara yang diminta doa. Yang selalu diminta doa lah dalam solat. Elok amal lah. Antara doa dia, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan awal-awal dia, minal ajzi wal kasal. Sifat lemah. Bila nak ngaji je, lemah je. Ya, lemah je. Lepas tu, kasal, malas je. Tak nak ngaji. Tapi kalau bunyi telefon, rajin je. Gitu. Kalau bunyi telefon. Kan zaman sekarang kan budak-budak telefon. Bunyi telefon, bunyi WhatsApp ke apa, ringing ke apa. Segar. Hak tengah demam tu, segar mulai-mulai ada. Jadi kita minta doa-doa ni. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, balik pada cerita sini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang kami bagi pada mereka, mereka infakkan. Dan infak ni terbagi pada 3 bahagian. Infak terbagi pada 3 bahagian. Dalam Al-Quran ada 3 bahagian makna infak. Yang pertama, yang jelaslah, wa yu'tuna zakah, mereka itu mengeluarkan zakat. Mana keluar zakat tu adalah infak. Termasuk infak yang fardu. Maka kategori yang pertama adalah infak yang fardu. Yang keduanya adalah infak yang wajib. Infak yang wajib. Contoh infak yang wajib seperti memberi nafkah kepada anak isteri,
Dan ada juga yang mengatakan itu fardu. Okeylah kita letak tepi. Satu lagi yang wajib juga, salah satu lagi contohnya memberi makan pada fakir miskin. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Itu seperti mana dalam surah Al-Muddathir. Orang yang masuk dalam neraka sakar, Allah Ta'ala gambarkan cerita mereka di dalam neraka. Ditanya pada mereka kenapa masuk neraka. Mereka berkata mereka ini tak solat. Tak solat. Tak solat sama ada tak solat ataupun tak solat secara sebenar. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan pada fakir miskin. Maka lafaz ini tidak ada pun ulama kata sunat bagi makan pada fakir miskin. Maka secara zahirnya dengan makna wajib memberi makan pada fakir miskin. Dan ini salah satu contoh kewajipan kita bila melihat orang tak ada makanan. Maka kewajipan kita memberi makan pada mereka. Wajib kita beri makan. Bila kita ada makanan, kita bagi. Tetapi masih lagi dengan kadar yang disebut dalam surah Al-Baqarah juga. Qulil af, kadar lebihan. Kalau kita ada harta lebihan, bagi. Kita bagilah dengan kadar yang lebihan harta kita tadi. Bagi. Jangan terus tolak. Bagi. Sebab tu kalau orang meminta pada kita, cuba sedaya upaya kita memberi. Kalau tak boleh beri juga dengan harta, berilah dengan pertolongan ke, bantuan ke, dengan kata-kata yang baik. Qaulun ma'ruf. Kemudiannya, yang seterusnya adalah infak yang sunat. Nafkah yang sunat. Yang ketiga adalah nafkah yang sunat. Maka nafkah yang sunat tu yang selain daripada yang satu, kategori satu dan kategori yang kedua. Maka semua tu adalah yang sunat. Bahkan yang sunat ni kadang-kadang kita tak ada mana pun, termasuk kadang-kadang daripada yang kita ada pun kita beri. Sehingga dalam hadis ada beritahu, taqun nar walau bisyiqqatit tamrah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu jaga diri kamu daripada api neraka. Walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Apa maksud separuh kurma? Kurma ni kalau kira-kira kalau kita tak ada makanan, kurma tu je, sebiji tu ya kita nak makan. Kurma tu sebiji tu je kita nak makan ya. Maka kerana ada sifat ihsan kita, tengok orang lain tu nak makan juga. Maka kita rasa, kita pernah rasa perasaan yang mana kita ni lapar nak kepada makanan. Maka dilihat orang itu macam perlu je, tapi kita pun perlu juga. Ginilah bagi dua. Ginilah bagi dua. Maka ini seperti mana dalam hadis ada beritahu, satu orang perempuan itu mendapat syurga kerana membagi separuh. Separuh tu pada anak dia. Mula-mula anak dia bagi dua. Bagi pada anak dia. Kemudian anak dia minta balik yang bahagian dia. Bahagian mak dia tu. Maka mak dia pun bagi balik. Bagilah. Mak dia pun sampai tak makan. Kerana nak bagi pada anak dia. Yang mana harta dia hanya ada sebiji kurma saja. Maka inilah nak beritahu, harta tu banyak tu, sayangnya, sebiji itu kita sayang, kerana kita ada perasaan terhadap orang miskin ni, perasaan kesian kepada orang miskin, mudah tersentuh hati tengok orang miskin, maka kita nak juga dia boleh rasalah, tak boleh bagi semua, kita boleh bagi separuh daripada apa yang kita punya. Ini untuk kita guna, tapi kita bagi. Maka Allah Ta'ala bagi ganjarannya selamat daripada api neraka. Kerana dia bagi yang dia sayang. Ini seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
tidak sekali-kali dapat mencapai kebaikan yang sebenar, kebaikan yang sempurna. Sehinggalah kamu menginfakkan harta daripada harta yang kamu sayang. Apa yang paling kita sayang kalau tidak yang tu yang kita nak guna? Kan? Yang tu yang kita nak makan. Yang itulah juga yang kita nak pakai. Maka diberi apa? Diberi yang daripada yang kita punya. Maka inilah antara infak. 3 perkara infak. Yang fardu, yang wajib dan yang sunat. Yang ada disebut dalam kitab tafsir. Maka orang yang ada sifat gini adalah sifat golongan Ansar. Sifat golongan Ansar. Kemudian habis itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu ini di kalangan ahli kitab. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum daripada kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan wabil akhirah itu wabidaril akhirah. Itu mereka itu yakin akan hari akhirat. Yaumil akhirah ataupun daril akhirah, tempat akhirat. Mereka itu yakin pasti adanya hari kebangkitan. Maka keyakinan mereka itu membawa kepada maksud mereka itu percaya akan hari kebangkitan. Mereka percaya akan syurga neraka. Mereka percaya kita ni semua sekali akan dihisap amal kita. Maka orang yang begini, orang yang yakin sebegini, yang mengetahui dengan yakin, maka mereka inilah orang yang bertakwa. Dan disebut sekali dengan golongan ahli kitab ni sebenar kali untuk beritahu kesudahan dia. Orang-orang yang bersifat demikian, ulaika ala hudam min rabbihim, di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Mereka wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Orang yang berjaya melakukan amal yang terbaik di atas dunia. Betulkan amal dia. Betulkan kehidupan dia, akidah dia, amal dia di dunia. Maka mereka itu mendapatnya ganjaran di akhirat secara sempurna. Di dunia, orang tak nampak dia tu berjaya. Kerana manusia ni mengkategorikan kejayaan itu, dia tetapkan kalau kejayaan itu, kalau kaya, banyak harta, itulah berjaya. Pakat tinggi, kemasyhuran, kedudukan, itulah lambang berjaya. Kalau tak dapatnya kedudukan itu, harta ke, pangkat ke, maka itu tidak dianggap sebagai berjaya. Itu bagi ahli dunia. Maka ahli dunia bila melihat akan orang yang sudah berjaya di dunia ini, dia tak nampak pun kejayaan. Hanya orang yang beriman, benar-benar beriman saja, orang yang bertakwa saja, yang kenal orang yang berjaya di dunia. Dengan dia melihat, inilah tanda-tanda orang yang berjaya. Dengan ilmu dia, dengan amal dia, dengan ketakwaan dia, akidah dia, amal dia, maka dapat dilihat di situ oleh sama-sama orang yang bertakwa.
Tetapi kalau golongan ahli dunia, golongan yang cinta pada dunia, mereka itu tak nampak apa. Tak nampak. Dan hakikat kejayaan orang yang bertakwa ini akan dapat dilihatnya di akhirat. Dan al-muflihun itu makna dia adraku ma talabu wa najau min syarri ma far. Itu maksud dia, mereka itu mencapai apa yang mereka yang mereka itu cari. Mereka dapat capai apa yang mereka itu tuntut, yang mereka itu cari. Dan terselamatnya mereka itu daripada keburukan yang mereka lari. Keburukan yang mereka itu lari daripada keburukan ini, daripada kejahatan. Mana bila dia berjaya lepas ini di dunia, maka mereka inilah dipanggil golongan al-muflihun. Dan orang yang mendapat muflihun ini adalah orang yang bersifat di atas. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa itu disebutkan sini al-munibin, kan, yang kita beritahu sebelum tadi, petang tadi. Al-munibin, orang yang nak kepada kebenaran. Orang yang nak kepada kebenaran, orang yang mencari kepada kebenaran. Dia nak benda betul. Maka bila dia mendapat berita ghaib yang sahih, dia terima tu. Dan bila dia suruh solat, dia solat terus. Bila suruhnya mengeluarkan infak, dia keluarkan terus. Kerana mereka ini adalah golongan yang betul-betul yakin dengan hari akhirat. Dan bila disebut pada mereka akan Al-Quran, mereka percaya Al-Quran. Terima terus Al-Quran. Kemudian kalau berita daripada kitab-kitab yang sebelum pada ni, kitab-kitab sebelum pada ni pun dia beriman. Ini bagi golongan ahli kitab. Dan semua sekali ni, ayat 3 sampai ayat 5 ni, adalah cara untuk kita dakwah golongan yang degil. Nak dakwah golongan yang degil, golongan Yahudi yang degil ni, kita dakwah dia dengan cara ni. Bagi tahu pada dia, bagi kesedaran pada dia akan iman ni. Dan kena adanya tabsyir, berita gembira. Bagi pujuk pada dia dengan berita gembira. Siapakah tak nak berita gembira? Bila dijanjikan benda-benda yang bagus yang dia akan dapat. Semua orang nak. Maka mudah-mudahan kedegilan mereka itu dapat reda. Tapi walau bagaimanapun, bukan senang untuk memujuk ataupun nak berdakwah kepada golongan yang degil. Dia tahu kebenaran tapi dia tolak juga kebenaran. Maka sangat sukar nak dakwah kepada orang yang degil. Maka kalau berita gembira ini tak laku pada mereka, maka kita cerita benda lain pula lah. Itu cerita pasal apa? Itu kita cerita pasal benda we takut pula. Sebelum pada ni bagi gembira. Sekarang ni kita bagi dia takut lah pula. Kan? Benda yang sedap-sedap ni tak berapa nak gemar mana, nak terima. Kerah juga, degil juga. Maka kita dakwah dia dengan memberi peringatan ancaman pada dia. Bagi dia takut akan hari akhirat, takut pada Allah Ta'ala. Sebab orang yang degil ni sebenar kalinya, kalau dia boleh capai takut, bila dia dah takut pada Allah Ta'ala, degil dia tu akan dihapuskan. Habis dah. Degil dia tu akan jadi hilang dengan sendiri dia. Tapi cara dianya nak kena pecah dianya adalah pecah dengan takut. Maka kita kena sungguh-sungguh dakwah dia, suruh bagi takut. Bagi dia takut. Tak takut juga, bagi ayat bagi takut lagi. Supaya dengan takut itu, manusia tu akan sedar. Dengan takut tu yang keras-keras pun jadi lega.
Orang tu nampak something tapi bila terkejut tengok lipas tu melompat, tak ada something dia. Kan? Tengok driver dia duduk jalan, kepok dada apa semua. Mari lipas je. Melompat dia. Melompat-lompatnya dia. Ada satu orang tu melompat-lompatnya dia, pecah kepala dia pula. Kepala dia tu pecah pula kena benda lain. Kerana takutnya dia kepada lipas. Jadi sebab tu, dengan bagi takut ni, yang duk berani-berani tu, kecoh dengan gitu. Yang keras tu jadi lembut. Yang bengis itu jadi macam biasa. Jadi sejuk. Yang panas-panas tu jadi sejuk. Yang keras tu jadi lembut. Maka pentingnya kita bagi dakwah dia ajar takut. Jangan pula yang sebaliknya. Kita ajar pula orang beriman tu jadi takut. Takut pada apa? Takut pada hantu. Ini betul-betul salahnya. Di kalangan masyarakat, ajar ahli keluarga dia, anak pinak dia, ajar suruh takut hantu. Mana ajar supaya syirik pada Allah Ta'ala. Kenapa pula gitu? Jadi jangan takut yang tu. Jangan takut hantu. Ajar bagi takut Tuhan. Ajar bagi takutnya Allah. Takutnya akan azab Allah. Maka manusia tu akan jadi, keras-keras dia tu akan jadi lembut. Degil-degil dia tu dia akan jadi lapang dada dia, boleh terima. Maka ayat seterusnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir itu maknanya satarul haqqa inadan. Satarul haqqa inadan. Kafaru tu makna dia sataru. Orang yang menutup al-haq kebenaran. Mana yang tak mahu terima kebenaran lah. Inadan secara degil. Ini kena ingat apa istilah kafir itu? Kafir itu adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum itu jumlah mu'taridah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, ini adalah jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni jumlah yang tak bersambung dengan innal ladzina kafaru dan la yu'minun. Iaitu seolah-olahnya sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum dikapit oleh isim dan khabar inna. Isim dan khabar inna. Inna alladzina kafaru tu isim inna. La yu'minun situ adalah khabar inna. Maka di tengah-tengah dia tu apa? Di tengah-tengah dia tu bukan isim, bukan khabar inna. Isim pun tidak, khabar pun tidak. Maka ia dipanggil apa? Jumlah mu'taridah. Jumlah yang berpisah daripada dua jumlah. Daripada dua jumlah. Satu jumlah innal ladzina kafaru, satu jumlah la yu'minun. Mana maksud dia? Sungguhnya orang kafir itu tidak beriman. Itu mana dia? Sungguhnya orang yang kafir itu, orang yang menolak kebenaran itu, mereka itu tidak akan beriman. La yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Macam mana dia nak beriman kalau dia tolak kebenaran? Kalau kita terjemah sini, sungguhnya orang kafir tidak beriman. Payah kan nak faham kan? Sungguhnya orang kafir tidak beriman. Memanglah orang kafir memang tak beriman pun. Tapi apa makna kafir? Itu kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran. Sungguhnya orang yang menolak kebenaran itu, dia tidak akan beriman pun. Sebab apa dia tidak akan beriman? Karena degil lah. Jadi degil itu menyebabkan dia tidak akan beriman.
Jadi sifat ni lah sifat Yahudi. Sifat golongan musyrikin yang perlu kita hindar. Sifat apa? Sifat degil. Degil nak menerima kebenaran. Dia terus tolak kebenaran. Bahkan cepat-cepatnya mereka ini menolak kebenaran. Kita sampaikan kebenaran, dia terus tolak. Kadang-kadang tak habis lagi kita sebutnya ayat Quran, dia terus tolak. Terus tolaknya ayat Al-Quran yang kita sampaikan kepada dia. Tak sempat habis lagi baca ayat Al-Quran, dia tolak dah. Maka oleh itulah sawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka ni. Fa'anzartahum, kamu bagi peringatan pada mereka ataupun kamu tidak bagi peringatan pada mereka, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Maka seolah-olahnya sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum itu seolah-olah nak beritahunya keadaan orang yang menolak kebenaran itu tidak akan beriman walaupun kita ajar dia bertukus lumus. Sungguh-sungguhnya kita ajar dia. Last sekali tak nak beriman juga. Kenapa? Kerana degil. Maka sinilah jumlah Mu'taridah inilah nak memujuk hati Nabi SAW. Tasliyah dia panggil, ayat tasliyah. Ayat pujukan hati. Mana pujukan hati ini makna dia, kamu jangan kecewa wahai Muhammad. Kamu jangan kecewa wahai pendakwah. Yang mendakwah manusia ke arah kebenaran itu, jangan kecewa. Kamu memberi dakwah kepada orang degil itu sama je. Seolah-olah tak bergunanya. Tak bergunanya dakwah kamu. Memang gitulah. Kerana mereka itu degil. Bila degil, ajar macam mana pun mereka itu tidak mahu terima. Maka walaupun berkali-kali kamu memberi amaran, kamu memberi ancaman kepada mereka, tetap juga mereka tertolak. Maka jangan sedihlah jika mereka itu tolak. Kerja kamu teruskan, sampaikan, bagi amaran pada mereka, bagi peringatan pada mereka. Qum fa'anzir, bangun, bagi peringatan pada mereka. Bagi peringatan, bagi ancaman pada mereka. Fadzakir, bagilah peringatan pada mereka. Innama anta mudzakir, hanyalah kamu tu yang menyampaikan. In alaika illal balagh, tidaklah ke atas kamu, yang ditanggung ke atas kamu melainkan menyampaikan saja. Kita kerjanya sampaikan ilmu. Orang tidak mahu terima, itu hal lain. Maka ayat ini bukanlah nak menolak, nak menafikan kepentingan kita dakwah mereka. Tidak. Tugas kita lain. Hidayah Allah Ta'ala yang bagi. Dakwah itu tugas kita. Kita bila tahu ilmu, bila kita tengok kemungkaran depan mata kita, maka kita cegah kemungkaran di depan mata kita. Maka itu tugas kita. Kita orang berilmu ditugaskan untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maka kita sampaikan ilmu kepada masyarakat. Maka inilah dipanggil kategori sesat. Sesat ni terbagi pada, dipanggil dhalalah ni. Tanda sini, sesat tu terbagi pada 4 bahagian. 4 bahagian jenis sesat. Satu sesat dipanggil raib ataupun syak. Maka itu termasuknya sesat juga. Ragu akan Al-Quran. Kerana keraguan itulah dia menolak Al-Quran. Tapi bila mari berita-berita yang lain, tak ragu pula. Cerita-cerita hadis palsu tak ragu pula. Maka sifat ragu mereka terhadap Al-Quran itu lambang bagi kesesatan. Tanda kesesatan mereka. Kerana itu antara kategori
pertama nak jadi sesat sungguh ni, kategori pertamanya ragu. Kategori keduanya ragu, sesat itu. Yang kedua sesat juga dipanggil dhalalah. Mana sesat tidak mahu menerima kebenaran, tidak mahu menerima, tak mahu mengikut Al-Quran dan Sunnah contohnya. Tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mahu ikut. Tapi yang dia nak ikutnya adalah ajaran-ajaran yang selain pada itu. Maka kategori keduanya nak ikut jalan sesat. Jalan sesat. Yang ketiganya adalah sifat dianya adalah bangkang, tolak, bantah, mujadalah, jidal, berdebat, tolak. Bangkai tolak. Mana sifat dia tu membantah, menolak dengan dalih-dalihan mereka. Dengan menggunakan dalih. Dalih tak ada, maka dia guna berdalih. Dengan dalih tu, dalih ni, dalih akal itu, dalih akal ini. Yang tak cerdik. Yang keempatnya adalah kategori sesat itu dipanggil khatmul qalbi. Dicop matinya hati. Mana tahap yang keempat itu, kategori yang keempat itu adalah kategori yang penghabisan. Bila sudah dicop matinya hati itu dah jadi kerah dah. Tak boleh dah lagi nak terima hidayah. Maka syarat nak dapat hidayah jangan ada 4 perkara ni. Tu mana? Nak dapat hidayah jangan ada 4 perkara sesat. Jadi peringkat pertama, kedua, ketiga tu berat dah. Tapi kalau peringkat yang keempat itu yang paling berat sekali. Yang mana peringkat yang keempat itu khatmul qalbi, dimenterikan hati itu, dicopkan hati itu, iaitu kerana degil. Kerana degil. Iaitu apa? Saturul haqqi inada. Menolak kebenaran secara degil. Menolak kebenaran secara degil, maka akan diterikan hati dia. Jantung dia. Maka dia tidak akan menerima dah lagi sebarang hidayah. Kena? Kemudiannya, hidayah. Hidayah pun ada 4. 4 kategori hidayah. Hidayah yang pertama adalah inabah. Inabah yang kita terai daripada tadi lagi. Cerita pasal inabah. Kategori yang kedua adalah petunjuk. Hidayah situ bentuk petunjuk. Mana ikut saluran ilmu yang betul. Ikut saluran petunjuk Allah. Maka orang yang mencari petunjuk, ikut cara petunjuk ini, maka dia akan mendapatnya hidayah. Kategori yang ketiganya adalah istiqamah. Dapat hidayah itu, dia teguh hati dia. Dia buat secara berterusan. Kalau akidah tauhid, dia tauhid sampai mati. Bila amal sunnah sampai mati. Yang keempatnya, rabtul qalbi. Rabtul qalbi dia. Yang mana hati dia pula, yang ini pula dibantu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu. Bagi mudahnya dia menerima kebenaran. Okay,
Itu inilah. Iaitu Allah Ta'ala teguhkan hati dia. Bantu dia. Teguhkan hati dia mengikut jalan petunjuk secara istiqamah. Nak kepada kebenaran, Allah Ta'ala sentiasa bantu dia. Nak kepada petunjuk, Allah Ta'ala sentiasa bantu dia. Nak kepada istiqamah, Allah Ta'ala bantu dia. Maka kategori yang keempatnya, inilah yang kita nak. Jadi teguh hati. Bukannya hati yang jadi kerah. Hati yang dicop. Tidak mendapat hidayah. Tetapi hati ini mudah menerima hidayah. Mana kalau tunjuk gitu pun dah dapat. Ajar sikit pun dah boleh diterima. Sebab tu kadang-kadang saya tengok ada setengah orang tu, bila dia sudah belajarnya Al-Quran, bila dia belajar hadis, mudah je dia terima. Lepas tu kita ajar dia, ini hadis sahih, ini hadis dhaif contohnya. Maka hadis yang dhaif itu kita tidak terima contohnya hukum. Maka dia pun mudah je nak terima. Kita ajar yang sahih, dia mudah terima. Yang benar dhaif kita bagi penerangan pada dia cerita yang dhaif supaya dia tolak benda yang dhaif itu, mudah je dia tolak. Tapi setengah orang yang ada khatmul qalbi ni pula, kita bagi bermacam-macam dalil, dia tak terima. Tetapi benda sesat, satu hadis palsu, dia pegang sungguh-sungguh. Hadis sahih kita bagi banyak, kemudian timbul satu je. Ada hadis palsu yang lain daripada apa yang kita ucap, yang berlawanan daripada hadis yang sahih. Maka dia kata kena pegang yang ni. Yang mana? Yang palsu. Ini adalah bentuk khatmul qalbi. Allah Ta'ala cop matinya hati dia. Maka dia tidak akan mendapatnya petunjuk. Maka kenapa mereka itu tidak beriman? Kerana khatmul qalbi. Maka khatmul qalbi dalil dia apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Itu Allah Ta'ala mematerikan hati mereka, menguncikan hati mereka. Ala qulubihim, akan atas hati mereka. Qulub sini dengan lafaz isim jamak. Mana lafaz ini adalah lafaz jamak. Qulub ni jamak bagi qalb. Jamak bagi qalb. Tetapi selepas pada itu diguna perkataan mufrad. Wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala menterikan pendengaran mereka. Pendengaran mereka diguna lafaz mufrad. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, situ tu jumlah musta'nifah. Itu jumlah musta'nifah. Itu jumlah musta'nifah. Sebab tu kalau perasan situ pun ada tempat berhenti kan. Ada sod lam ya situ kan. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala memeterikan hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi bila ditanya hati sini kenapa disebut perkataan jamak, sam'i itu pendengaran itu diguna lafaz mufrad, jawapan dia qulub hati ini, punca nak jadi sesat ni banyak hati.
Banyak punca nak jadi sesatnya hati kita. Banyak jalan, banyak arah nak jadi sesat. Nak jadi sesat tu banyak. Wa ala sam'ihim, dengar pula pendengaran tu tidak. Yang kita dengar je lah. Nah, itu je. Maka sebab tu disebut perkataan mufrad. Maknanya tak banyaknya jalan untuk jadi sesat dengan dengar. Maksudnya, kita tutup telinga, jangan dengar je perkataan yang palsu tu, tak ada masalah lah, senang je lah. Tapi hati tidak. Hati banyak cara. Kita duduk sore-sore gini pun jadi sesat. Kerana ada fahaman iktikad yang sesat. Yang kita bentuk kepercayaan. Kan? Bentuk kepercayaan, percaya hantu boleh melakukan ma fauqal asbab ke, boleh buat sesuatu di luar lingkungan asbab musabbab ke, maka itu jelas-jelasnya kita syirik pada Allah Ta'ala dengan hantu je. Tak ada pasal-pasal. Ketika duduk sore-sore dalam bilik, tak ada pasal-pasal jadi syirik pada Allah Ta'ala, mati masa tu tak ada pasal-pasalnya masuk neraka. Tak ada pasal-pasal. Kerana kita beryakinan hantu itu memiliki kuasa ma fauqal asbab. Kalau beranggapan gitu maka sesat. Ini ajaran yang sesat. Dan ini adalah ajaran yang syirik pada Allah Ta'ala. Fahaman yang syirik pada Allah Ta'ala. Maka ini kita kena buang. Kepercayaan akan hantu itu memiliki kuasa melebihi daripada asbab musabbab. Kalau yang ada sebab musabab, itu tak mengapalah. Kalau memiliki yang asbab musabab lah. Tapi hantu-hantu ni kesimpulannya jadi ma fauqal asbab semua. Sebabnya apa? Dia tu makhluk ghaib. Dia tu makhluk ghaib. Hantu-hantu tu orang Melayu panggil pada syaitan je. Orang kita tak nak sebut syaitan, maka dia sebut hantu. Benda yang sama je hantu. Syaitan. Nah, hantu syaitan tu sama. Cuma kita bagi nama. Jadi qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi qulubihim dengan perkataan jamak kerana banyaknya jalan nak jadi sesat. Dan banyak juga jalan nak jadi petunjuk. Jalan nak dapat hidayah dengan hati tu banyak sebenarnya kali. Dan banyak juga punca nak jadi jahat. Maka bila dicop yang itu, maka tak boleh terimanya sebarang petunjuk. Lepas tu pendengaran. Dengan pendengaran kita bolehnya ilmu yang sahih. Dengan pendengaran kita boleh juga ilmu yang sesat. Maka bila ditutupnya punca kita mendapat hidayah ini, itu melalui pendengaran, maka sesatlah seseorang itu tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah. Wa ala absarihim situ adalah jumlah mu'taridah. Maka takdir dia ada wahwa, ada huwa situ. Selepas wa ala situ, tanda situ adanya wahwa ala absarihim. Dhamir situ dhamir sya'ni lah. Yang mana wa ala absarihim, dan ia atas absarihim, penglihatan mereka, ghisyawah adanya tutupan. Ghisyawah ni ada tutupan. Jadi dan pada penglihatan mereka itu adanya tutupan, maka macam mana dia nak mendapat hidayah? Macam mana dia nak mendapat hidayah bila keadaan khatmul qalbi sudah berlaku pada dia? Maka inilah jawapan alasan itu, iaitu pada ayat yang ketujuh ini,
Awak tulis itu jumlah ta'liliyah. Jumlah yang memberi alasan. Alasan apa? Alasan akan kenapakah mereka itu tak beriman. Alasan apakah mereka itu tidak beriman? Kerana Allah Ta'ala menguci matinya hati mereka. Pendengaran mereka. Dan padanya mata-mata mereka itu pula, penglihatan-penglihatan mereka itu pula, ada tutupan yang menutup. Dan ini seperti juga dengan seperti dalam surah Yasin kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu adanya benteng. Di belakang mereka pun adanya benteng halangan. Kemudian dibutakan mereka. Dibutakan, ditutupkan mata pandangan mereka. Maka mereka itu tidak dapat melihat laginya kebenaran. Tidak dapat melihat lagi kebenaran yang sebenar. Maka ini adalah khatmul qalbi. Jadi kita sama saja kita bagi peringatan pada mereka, dia tidak akan terima. Ataupun tak bagi peringatan pun sama saja. Tapi oleh kerana peringatan itu ataupun hidayah itu, oleh kerana hidayah itu adalah ilmu ghaib Allah Ta'ala yang mana kita sendiri pun tak tahu, jangan berhenti kita sampaikan dakwah kepada mereka. Walaupun degilnya mereka itu. Mana tahu dengan asbab kita duduk dakwah dia selalu, boleh jadi sebagai asbab kita mendapat ganjaran besar di akhirat dia, kerana dia tu berubah daripada sesat menjadi hidayah, mendapat hidayah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kemudiannya di kalangan manusia. Di kalangan manusia ada juga orang yang berkata, man yaqulu, dia berkata. Yakni kata sini kata dengan lidah saja. Yakni yaqul bil lisani faqat. Itu dengan lidah saja. Dia kata apa? Amanna billah wa bil yaumil akhir. Nampak macam sama. Kami beriman kepada Allah Ta'ala. Mana? Sekali dengan rukun-rukun dia lah maknanya. Kami beriman pada Allah Ta'ala sekali dengan rukun-rukun iman semua sekali. Dan kami juga beriman dengan hari akhirat. Mana semua sekali lah tah? Iman. Mana sebut awal akhir memberi isyarat kepada semua rukun iman itu dia percaya. Dia terima. Siapa kata? Mereka ni lah. Di kalangan manusia yang ini. Cuma manusia ini dikategorikan sini manusia yang ad-dhalin. Manusia yang ad-dhalin. Kategori yang kita minta hindar dalam surah Al-Fatihah, waladhdallin. Yang tu. Itu ini adalah golongan Nasara. Fi'il perangai jenis golongan Nasara. Fi'il perangai golongan munafiqin. Golongan ini kita disebutkan di dalam ayat ini wa minan nas, di kalangan manusia. Yakni di kalangan manusia yang Nasara dan juga munafiqin itu, yang golongan sesat itu, ada juga mereka ini bila di depan kita dia berkata dia beriman pada Allah Ta'ala secara sebenar semua sekali. Beriman pada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Tetapi hakikatnya, wow situ mana? Tetapi hakikatnya, pada hakikatnya, tidaklah mereka itu beriman sama sekali. Wa ma hum bimu'minin, tidaknya mereka itu beriman sama sekali. Wa ma hum bimu'minin maknanya
sini dengan makna lam yu'minu. Mana sini dengan wa ma hum bimu'minin, makna dia lam yu'minu. Sama sekalinya mereka itu tidak beriman pun. Bukan jenis beriman, mereka ini tidak beriman. Hakikatnya mereka itu tak beriman. Iaitu hati mereka tolak. Lidahnya mereka menyebut perkataan iman. Hati mereka menolak. Maka wama hum bimu'minin adalah hati. Amanna billah, billahi wa bil yaumil akhir situ, ini adalah lisan, lidah mereka. Perkataan mereka. Wama hum bimu'minin, ini adalah hati mereka. Jadi mereka ni jenis macam mana? Yukhadi'un Allah. Mereka ni jenis yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah walladhina amanu. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Iaitu mereka itu nak menipu Allah, nak memperdayakan Allah. Dan orang yang beriman. Boleh sini dengan terjemahan nak menipu pun boleh. Menipu pun boleh. Tapi masalah ni menipu ni, kita tak boleh tipu pun Allah. Mereka boleh tipu Allah, mereka lagi lah tak boleh tipu Allah. Jadi sini apa maksud? Tipu yang tak jadi. Maka disebut juga dengan perkataan tipu yang tak jadi. Mereka tipu tapi tipu yang tak jadi. Tipu ni maksudnya aci orang tak tahu. Itu panggil tipu, kan? Tipu-tipu ni aci orang tak tahu. Barulah jadi tipu kita. Tipu dengan celek gini, tipu atas darat gini, orang tak panggil tipu. Tipu tu tipu orang tahu. Alah dia ni nak menipu. Bukan kita tak tahu. Mana tipu atas darat. Tipu tu tipu atas darat. Maka ada setengah ulama tafsir, dia memilih lafaz yang lebih menjaga kesucian Allah Ta'ala. Yang mana dia berkata sini, mereka itu nak tipu, nak mengadakan hela. Jadi ke? Tak jadi. Pun boleh juga, terjemahan sebegini pun boleh. Tapi kalau kita nak terjemahkan, mereka mengadakan tipu pada Allah Ta'ala. Boleh ke? Boleh. Boleh juga. Sebab yukhadi'un situ dengan makna yakhda'un, sama je. Sebab yakhda'un situ dengan makna mufa'alah. Yakhda'un situ dengan makna mufa'alah, sama je makna dia. Jadi lafaz itu walaupun lainnya sirah, lainnya bab lah maknanya. Satu bab mufa'alah, satu bab sulasi mujarrad, satu sulasi mazid, satu sulasi mujarrad, tidak menjadi satu masalah. Sebab makna dia tu sama. Itu nak mengadakan helah. Tapi mengadakan helah terhadap Allah, mengada helah yang tak jadi. Tak akan jadi sampai bila-bila. Ini sama ya dengan ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ia lebih kurang sama. Wa makaru, mereka mengadakan rancangan jahat. Nak kenakan Allah Ta'ala. Nak kenakan agama Allah Ta'ala, pengikut Allah Ta'ala. Wa makarallah, Allah Ta'ala pula buat rancangan balik. Balas rancangan mereka. Balas rancangan mereka. Jadi rancangan helah mereka itu, yang jahat mereka itu, Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu.
Maka bila tahu, lagi senang nak tepis. Lagi senang nak balas dia. Alah, dia ni dia buat helah yang kita dah tahu dah. Maka pandailah kita nak kenakan dia balik. Pandailah kita nak kenakan dia balik kerana kita tahu dia menipu. Ataupun helah dia tu kita tahu. Kita tahu pun helah dia. Maka kita balas helah dia tu sampai tenganga dia. Sampai tenyangang dia, sampai dia terkedu dia tak boleh nak jawab apa. Kerana kesalahan dia itu, penipuan dia itu diketahui oleh kita. Maka penipu bila dia nak tipu orang yang tahu, maka tipu dia tu tak jadi apa-apa. Maka sudah tentunya penipuan itu tak akan terkena pada Allah Ta'ala. Jadi sini bukan maksudnya terkena pada Allah Ta'ala. Mereka mengadakan penipuan pada Allah Ta'ala, cuma padahalnya rancangan itu Allah Ta'ala dah beritahu, dah siap-siap sini, Allah Ta'ala tahu pun. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni. Yukhadi'un Allah. Maka walladina amanu, dan orang yang beriman. Orang beriman pun tertipulah. Tetapi walaupun tertipu, bila Allah Ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, maka yang tak tahu jadi tahu. Kerana sudah disampaikan berita ghaib. Maka sebab itulah natijah dia, kesudahan dia. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Dan tidaklah mereka itu mengadakan helah. Melainkan mengadakan helah itu terhadap diri mereka sendiri. Terhadap diri mereka sendiri, tipu pada diri mereka sendiri, wa ma hum yash'urun, dan mereka itu tak sedar-sedar pula. Kononnya ni nak beritahu tentang akidah mereka lah. Mereka rasa mereka sudah tipu Allah. Mereka rasa sudah tipu orang yang beriman. Sebenarnya yang mereka tak sedar, mereka itu tipu diri mereka sendiri. Karena akibat daripada penipuan mereka, helah mereka itu, mereka yang kena azab. Yang kena susah ni dia. Diri mereka sendiri. Bukannya Allah dan bukannya orang beriman. Maka nak mengadakan tipu helah ni, asal silahnya nak suruh kena. Maka orang beriman tu kena. Tak kena pun. Sebab mu nak tipu, ikut mu lah mu nak tipu. Akidahmu, amalmu. Tapi siaplah di akhirat esok. Semua yang kamu duduk tipu tu, Allah Ta'ala akan bongkarkan semua sekali dan akan azabkan semua sekali amalan kamu. Silakan. Maka sebab itulah wama yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah yang mereka itu mengadakan tipu helah tu melainkan kena pada diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan mereka itu tak sedar. Tak sedar sini kerana rosak hati. Tak sedar sini li fasadi qulubihim, kerana rosaknya hati mereka. Hati mereka ni bila dah rosak, bila sudah dicop, ginilah akibat dia. Ginilah keadaan orang yang sudah tidak dapat menerima hidayah. Yang kita nampaknya benda kebodohan saja yang dia buat. Sebab tu kita tengok dia, tegamuk dia buat benda tu. Tegamuk dia buat kesesatan itu. Kemudian kita tengok pengikut dia pula. Allah, tegamuknya pengikut dia tu boleh ikut. Benda yang sebegitu tak cerdik ni, mudah jadi diterima. Benda yang bukan daripada Allah dan Rasul, bukan daripada Al-Quran dan Sunnah, mudah saja diterima oleh puak-puak dia. Kalau daripada Al-Quran dengan Sunnah, banyak soalnya. Banyak soal. Ni mungkin mana tu, ni mungkin mana dia, ni mungkin guru saya akan beritahu makna sekian pula. Makna lain daripada kamu beritahu lagi. Tok guru kita mesti dia pernah jumpa dah hadis ni. Tok guru kita mesti dia pernah jumpa dah ayat Quran ini. Tapi tok guru kita yang tahu ini dia amal juga amalan itu, maka amalan itu bukan amalan syirik. Amal yang tok guru kita dah tahu dah.
Dia pandai dia. Kerana ada kepandaian dia, ada ilmu lain lagi. Yang mana ilmu itu, dia pun amal seperti amal yang dia buat. Contohnya amal bid'ah ke, ataupun amal yang syirik ke, yang dia buat. Maka dengan mudah saja dia buat. Jadi, pengikut dia pun terima bulat-bulat gitu. Terima je. Mudah-mudah gitu dia terima. Maka dia nak memperbodohkan orang yang beriman dengan dakwaan-dakwaan palsu dia tu, jadi ke tak jadi? Tapi nampak macam jadi kerana pengikut ramai. Tapi hakikatnya, cerita mereka ni tak habis di dunia. Di akhirat penyudahan dia. Di akhirat Allah Ta'ala akan soal satu-satu. Apa yang didakwa itu, Allah Ta'ala akan selesaikan satu-satu. Naknya jawapan satu-satu. Kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu buat itu? Allah Ta'ala akan mempersoalkan satu persatu. Maka masa tu tak boleh dah lagi nak adanya dalih yang ada sokongan kan. Kadang-kadang bila kita berdalih, orang lain kata ya. Tengok tu ramai orang kata ya ni. Maka kita pun ni betul. Dia kata betul. Kenapa? Sebab ramai yang belakang tu kata ya. Betul lah ustaz. Betul lah ustaz. Betul lah. Bila ada orang yang belakang duduk alak dia pun rasa hebat. Ni kita ni tengok tu ramai yang kata sokong. Maka betul lah. Kamu tu tak ada penyokong tu. Tu tanda kamu tak betul lah. Tapi pengikut dia tu membutuh tuli gitu saja. Terima. Maka mereka itu tak sedar pun kebodohan mereka, kerosakan hati mereka. Sebab tu ayat sini kata wama yash'urun. Jadi wama yash'urun, rosaknya hati mereka. Mereka tu tak sedarnya hati mereka tu rosak, maka tak boleh terimanya iman. Jadi hati yang rosak, lidah sebut benda lain, hati benda lain, ni hati rosak. Jadi hati yang rosak. Mulut sebut lain, hati maksud lain. Ini adalah hati yang rosak. Ini adalah hati yang nifak, hati yang munafik, kan? Maka bila gitu disebutkan hati mereka, fi qulubihim maradun. Hati mereka ni, dalam hati mereka ini maradun, ada jenis penyakit. Dalam hati mereka ni ada jenis penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambah lagi penyakit. Penyakit sini, maradun sini, iaitu penyakit rasa akidah. Hati mereka ni hati yang rosak akidah. Yang mana adanya ragu dan adanya kerosakan pegangan. Bila rosak ni mempertahankan yang rosak, kan, benda rosak, lepas tu dia mempertahankan, dia bela benda sesat pula, benda yang rosak juga, duk menegakkan benda yang sesat, menegakkan benda yang tak betul. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambahkan laginya buat mereka marada, penyakit baru. Penyakit lama tu ada lagi, tambah pula dengan penyakit baru. Maradan sini mana penyakit baru? Mana penyakit akidah yang baru? Maka inilah maksud bagi mereka itu mendakwa, mereka merasa hati mereka beranggapan, menyangkalah. Mereka itu menyangka sudah menipu Allah. Sudah menipu orang yang beriman. Maka ini adalah kerosakan atas kerosakan. Penyakit atas penyakit. Kemudian pula penyakit tu tak tahu punca pula. Dia sakit, kemudian sakit dia tu sakit yang tak tahu. Sakit ditimpa sakit pula.
ditimpa sakit yang lain pula. Maka penyakit asal dianya adalah mereka ini sesat seorang diri je. Tak adalah nak membela sangat. Tak adalah nak menolak, nak membantah, membangkang sangat. Orang yang beriman. Tapi ini tidak. Bila dia sesat, dia naknya sesat dia tu dibela. Maka dia rasa dengan adanya bangkangan daripada dia itu, maka itu menunjukkan kebenaran di pihak dia. Kerana bolehnya memberi jawapan. Boleh bagi jawapan, ada jawapan bagi kemusykilan tu, ada jawapan, maka jawapan itu sudah menunjukkan kebenaran bagi dia. Sebab boleh jawab dah. Asalkan jawab, maka dah cukup. Maka jawapan tu betul ke salah tak kira. Asalkan jawab. Kalau tak ada jawapan, maka tu tanda tak betul. Maka kena asalkan jawab. Maka inilah penyakit bertindan-tindan. Penyakit dia. Maka Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit yang baru. Ini semua sekali dunia. Benda yang baru, kerosakan yang baru, fahaman yang baru. Sesat tu kita tengok pas hari-hari ada je benda sesat yang baru. Yang dia keluarkan. Ada saja benda yang baru. Benda-benda baru pula, sesat itu, sesat ini. Bila benda tu sesat, bila dia rasa sesat itu ada sokongan, dan dia sudah beri jawapan, dan adanya penyokong setia, pengikut setia dia, jadi asalkan dia boleh bagi tahu tu, diterima je semua, maka dia akan keluarkan laginya kesesatan-kesesatan. Dia akan keluarkan lagi. Maka di dunia mereka itu Allah Ta'ala tambahkan kesesatan, maka di akhirat pula walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun, dan buat merekanya azab yang pedih seksa bima kanu yaktibun, disebabkan mereka itu berdusta, disebabkan mereka itu berdusta, berbohong. Iaitu berbohong, yang mereka berbohong itu, yang mereka berbohong amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Itu. Maka pembohongan mereka itu akan dibalas. Balas dengan azab yang pedih. Maka inilah wa'id, janji azab. Takhwif ukhrawi, kepada golongan yang masih lagi degil, tidak mahu menerima kebenaran. Dan macam mana nak terima kebenaran kalau jenis lagu ni? Jenis lagu ni jenis orang yang bila berkata hati dia lain, kemudian duduk bela pulaknya kesesatan dia itu, ini bukan sesat biasa. Sesat yang bertindan-tindan. Dan kalau selagi dia tidak ada dalam hati dia ingin kepada kebenaran, nak kepada kebenaran, dia tidak akan dapatnya petunjuk. Selagi mana dia tu adanya ragu, maka dia tidak akannya dapatnya petunjuk. Ada benda tu. Dan selaginya dia itu suka membangkang cepatnya menolak ayat Al-Quran, wahyu Allah, cepat menolak, maka pastinya mereka itu tak akan dapatnya hidayah sampai bila-bila. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan pada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi, yakni bil kufri, membuat kerosakan di atas muka bumi ini dengan kekufuran, dengan syirik, dengan kufur dan syirik. Jangan rosakkan
dunia ini dengan segala jenis kemungkaran. Jangan. Bila sebut kata rosak, dia pun jawab. Qalu, mereka pun jawab. Jawab sini dalil bagi mereka ini mujadalah. Suka membangkang. Cepat menolak. Orang larang dia daripada buat kerosakan. Dia terus jawab. Jawab untuk berdalih lah. Jawab berdalih untuk meneruskan perbuatan yang tak betul. Bahkan bukan itu saja, dia kata apa? Innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ni buat baik. Kami ni buat baik, bukan buat rosak. Kami ni buat baik. Mana buat baik, lawan dia buat rosak. Maka dia jawab sini, bila kita kata kamu jangan buat rosak atas muka bumi. Dia kata tidak. Kami bukan buat rosak. Kami buat baik. Buat kebaikan. Jadi hak rosak tu, kelabu mata dia. Buta mata dia nak nampaknya. Yang rosak tu jadi nampak baik. Tai tu jadinya macam benda yang suci. Tai tu jadi benda yang suci. Yang busuk tu jadi wangi. Yang kotor tu jadi suci. Sampai tahap tu. Maka ni bukan biasa-biasa sesat. Ni sesat yang melampau-lampau. Sesat yang melampau-lampau. Orang kata jangan buat rosak. Dunia ni milik Allah Ta'ala. Jangan kita rosakkan dengan buat kekufuran. Mu duduk buat kufur situ buat apa? Kamu duduk ajar benda syirik situ buat apa? Kamu duduk ajar benda bid'ah di situ buat apa? Kamu duduk ajar benda kemungkaran di situ buat apa? Jangan rosakkan muka bumi ni dengan amalan-amalan yang mungkar itu. Bila kita kata gitu, dia pun jawab, kita bukan nak buat rosak, kita nak buat baik. Kita yang buat ni, kita buat benda baik. Bila kita buat benda baik, amal yang kita buat ni bukan benda dosa, ni benda boleh pahala. Dia putar belik gitu pula. Dia putar belik yang dosa tu jadi pahala. Syirik tu jadi tauhid. Yang bid'ah tu jadi sunnah. Jadi siapa gitu pula. Yang mungkar itu jadi ma'ruf. Benda mungkar tetapi jadi benda mungkar itu jadi benda ma'ruf. Benda yang tidak disyariatkan Allah jadi seolah-olah benda itu disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Siapa dakwah? Dia dakwah. Maka ini kemungkaran atas kemungkaran lagi yang dia buat. Kesesatan-kesesatan yang bertindan-tindan. Dan ini contoh penyakit yang bertindan-tindan yang berlaku pada mereka. Maka macam mana orang gini Allah Ta'ala tak marah? Macam mana orang gini Allah Ta'ala tak seksanya dia tu dengan azab yang pedih? Macam mana tidak? Kerana betul-betulnya sesatnya mereka ini daripada jalan yang sebenar. Jalan yang betul. Maka dia kata, innama nahnu muslihun. Kita ni orang buat baik. Maka ini betul-betul mengarut jawapan dia. Dan pengikut dia, bila kata baik, baiklah juga dia kata. Sebab setiap orang ni ada je. Benda yang sesat pun ramai je pengikut dia. Kan? Benda yang sesat. Ini seperti mana dalam ayat Quran ada sebut lagi yang lain. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangkanya mereka itu sudah buat benda yang molek. Benda molek, benda yang baik. Amal yang buruk tu nampak baik. Amal yang buruk, busuk jadi tak bang busuk. Tu tahap berat, kan? Macam orang yang suka duduk di tempat yang busuk. Sampai tak bang busuk. Orang lain pula kita lalu busuk busuk. Sampai setara tu. Kerana kita duduk lama situ. Kita duduk kandang kambing, kita duduk kandang lembu. Lama duduk main situ. Lalu depan orang bau kambing kita. Lalu depan orang bau lembu kita. Bau tai lembu, bau tai kambing. Sebabnya kita duduk bergelewak situ, duduk main situ. Duduk main dengan binatang-binatang.
Duduk sekali dengan binatang tu, kita pera kambing ataupun pera lembu kan, biasalah bau-bau gitu. Maka hidung kita tu tak bau lah. Bau pun biasa lah sebab kita dah terbiasa kan. Maka kita tak nampak sangat bau dia tu. Orang lain bila kita melintas saja dia pun kata busuklah kamu. Busuklah kamu. Saya ingat dulu, saya ngaji dulu di satu tempat nama Behance Colony. Behance Colony ni maknanya koloni lembu lah situ, maknanya tempat koloni, tempat lembu, tempat kerbau. Behance tu maknanya kerbau lah, sapi. Sepanjang jalan tu sepenuhnya dengan kerbau sapi tadilah. Karena situ tempat perah susu, ambil susu kerbau. Maka madrasah saya itu duduk dekat dengan situ lah. Maka kita duduk di madrasah tu rasa tak bau apa-apa. Kita pun baliklah ke rumah sewa seminggu sekali, balik rumah sewa. Balik rumah sewa, kawan-kawan kata, bau tai lembu kamu ni. Bau tai lembu. Kita tak bau-bau pun tai lembu. Saya pakai minyak atar pun banyak. Tak hilang lagi. Baju kita basuh tu, bau tai lembu. Bau tai lembu lagi. Jadi kerana sudah terbiasa, tak bau. Sudah terbiasa, maka tak bau kita. Maka inilah bahaya. Bila kita tak berbau, benda yang bahaya untuk kita. Kan? Benda tu membahayakan kita. Tapi kita tak bau. Tapi kita tak sedar. Oi, bahaya. Benda ni yang paling menakutkan. Kalau bahaya tu depan mata boleh nampak, itu senang. Nampak ular, senang. Sebab ada depan mata. Kalau kita takutnya dalam gelap tu ada ular. Tu kita takut. Jalan tengah hutan tu ada ular. Yang mana kita pula tak ada lampu. Itu kita takut ular. Tapi kalau cerah gini ni tak takutlah sebab kita boleh nampak. Maka yang kita tak nampak itulah lagi bahaya. Dan tak sedar ni biasanya yang ada depan kita. Tapi tak sedar. Dan tak sedar ni mati-mati masuk neraka. Ini berat. Amilatun nasibah. Buat amal tu sampai letih ke diri, susah ke diri. Tasla naran hamiyah. Kemudian dibakar masuk dalam api neraka. Sahabat bila baca ayat ni menangis. Menangis keadaan orang kafir itu. Kita tengok Yahudi, Nasara yang kuat-kuat amal pun ramai. Kan? Yang buat amal tu ramai. Tapi hasil dianya apa? Akhirat masuk neraka. Akhirat tu masuk neraka. Buat hijau atas dunia, atas nama amal ibadah, tapi amal ibadah yang tidak laku. Dan dianggapnya amal ibadah tu adalah amal ibadah yang bagus. Kemudian masuk neraka. Oh, letih saja, rugi saja. Maka inilah nak beritahu keadaan orang yang bertindan-tindannya mendapat penyakit. Penyakit ni mereka yang cari. Maka cari mereka kena. Kena penyakit. Dah kena penyakit, dia pergi juga situ. Maka kena lagi penyakit. Maka Allah Ta'ala jawab, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah yang sebenarnya sesungguhnya mereka itu, mereka lah yang membuat kerosakan. Apa yang pening sangat ni? Benda tengah-tengah cerah-cerah gini ni tak nampak lagi ni kenapa? Dia nak ikut juga benda sesat tu kenapa? Tak nampak lagi ke? Dia tidak ikut cara Al-Quran, cara sunnah, cara yang seperti mana syariat Allah Ta'ala. Tak nampak lagi ke? Dia jadi nak sesat juga tu kenapa? Nak pergi masuk juga dalam hutan gelap tu kenapa? Tempat yang ada lampu, yang ada cerah ni, ada. Jadi nak pergi situ tu kenapa? Dan mereka itulah sebenarnya kali yang buat kerosakan. Tapi kerosakan yang mereka buat tu, walakin la yash'urun, mereka itu tak sedar.
Tak sedar pun mereka itu golongan yang bodoh. Ini la yash'urun sini li ajalihim as-sufaha, kerananya mereka itu golongan yang bodoh. Inadan, kerana degil. Maknanya mereka itu tak sedar disebabkan kebodohan mereka, dan kebodohan mereka itu degil pula. Ditindan dengan degil. Dahlah bodoh, bodoh pula degil. Dan perkataan bodoh ni Allah Ta'ala tak sebut berkali-kali. Tapi di sini ni disebutlah bodoh selepas pada ni. Sebab orang yang tidak mahu terima kebenaran itu dianggapnya orang yang bodoh. Dianggap sebagai orang yang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan bila dinasihatkan pada mereka, aminu kama amana an-nas, berimanlah kamu seperti mana berimannya orang ramai. Orang ramai situ adalah sahabat. Seperti ramai-ramainya sahabat Nabi yang ikut Nabi itu, amalan iman yang itulah. Iaitu iman yang para sahabat itu adalah iman bil qalbi wal lisani wal jawarih. Itu mana dia? Iaitu beriman dengan hati dan lidah dan anggota badan. Itulah iman para sahabat. Bukan sebut mulut saja, hati tak terima. Itu bukan cara dia. Bukan cara orang yang beriman yang sebenar seperti golongan sahabat. Kemudian qalu, mereka berkata. Qalu situ maknanya jadal. Qalu situ maknanya jadal. Jadalu ni mereka membangkang. Mereka membangkang, mereka menolak. Mereka menolak kata apa? Anu'minu kama amana sufaha. Adakah patutnya kami beriman seperti mana berimannya golongan orang yang bodoh? Orang-orang yang bodoh beriman gitu ke? Dan sufaha yang dimaksudkan bodoh sini kerana mereka itu ternampaknya dhaif, terlihat dhaif pada mereka, terlihat miskinnya mereka. Dan bagi golongan orang-orang yang sebegini, mereka beranggap orang miskin adalah orang yang bodoh. Orang miskin dianggap sebagai orang yang bodoh. Dan kita tengok sini kan ramai kan. Di dunia hari ini pun gitu. Siapa yang miskin, maka yang miskin itu dianggap bodoh. Siapa yang berpangkat rendah, yang tidak ada kedudukan dalam negara ke, dalam negeri ke, dalam di tempat masing-masing ke, tak ada kedudukan tu dianggap orang yang bodoh. Orang yang cerdiknya orang yang dapat kekayaan. Orang yang kaya raya, itulah orang yang cerdik. Dianggap gitu. Orang yang bodoh ni adalah orang yang miskin. Ini fahaman siapa? Fahaman ahli dunia. Dan ahli dunia ni adalah orang yang cinta pada dunia. Dan orang yang cinta pada dunia, maka dia mesti kena dapat dunia. Bila tak dapat dunia, orang itu adalah orang yang hina di mata dia. Maka sebab itulah jawapan mereka ini adalah dikelabui dengan fahaman mereka yang beranggapan orang miskin itu adalah orang yang sesat, orang yang lemah, orang yang bodoh. Kerana kekayaan yang ada pada mereka, kesenangan yang ada pada mereka. Maka dia anggapnya kesenangan dia itulah lambang kecerdikan mereka. Kerana cerdiklah kita dapat kekayaan. Dengan cerdiklah kita mendapatnya pangkat kedudukan. Dia kira gitu. Maka sebab itulah dijawab anu'minu kama amana sufaha. Tapi Allah Ta'ala jawab lain. Ala, ingatlah. Innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka itulah yang bodohnya. Mereka kata orang beriman tu bodoh bila dilihat nampaknya dhaif, dilihat nampaknya miskin, dilihat nampaknya serba kekurangan. Mereka itulah dianggap bodoh di mata ahli dunia ini, kan? Tapi hakikat sebenarnya orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Orang yang tidak mahu menerimanya wahyu Allah, tidak mahu bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak mahu menerima petunjuk Allah, hidayah Allah, tidak mahu terima. Maka yang tidak mahu terima inilah yang sebenarnya bodoh.
Walakin la ya'lamun, akan tetapinya sampai kesudahnya dia tak tahu. La ya'lamun sini makna dia tidak berilmu. La ya'lamun, akan tetapinya dia ni kerana dia tidak ada ilmu, maka dengan tidak ada ilmu itulah mereka tu bodoh. Maka sinilah nak beritahu, sesiapa yang bodoh agama, siapa yang tidak tahu agama, maka dia dianggap bodoh. Dia itu dianggap bodoh dalam agama. Ini yang hakikat bodoh yang sebenar. Hakikat bodoh ni adalah orang yang tidak berilmu agama, tidak berilmu wahyu, tidak mengetahui ilmu wahyu. Maka mereka inilah golongan yang bodoh. Kamu tahulah apa saja ilmu yang selain daripada ilmu agama, banyak mana sekalipun. Sampai ke PhD mana sekalipun kamu adanya sijil sekalipun. Tetapi kalau tidak mengetahuinya ilmu agama, kamu dianggapnya bodoh. Dan dianggapnya orang yang akan ruginya hidup di atas dunia. Bukan sekadar bodoh, dan bodoh ini bodoh yang rugi di akhirat. Dan saya ingat lagi guru saya kata, orang yang tidak mahu terima Al-Quran ni, orang yang tidak mahu belajar Al-Quran ini, macam lembu je. Seperti lembu, seperti binatang. Itu saja. Ulaika kal an'am. Mereka itu sepertinya binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Daripada binatang itu boleh juga kita tunjuk ajar. Panggil dia mari juga. Tapi dia lebih sesat daripada binatang ternak. Itu lafaz yang disebut di dalam Al-Quran. Mana lafaz yang kasar lah. Orang panggil bahasa kasar. Begitu juga sini, lafaz yang kasar, bahasa kasar. Bodoh-bodoh ni adalah bahasa yang kasar lah. Sakit telinga lah dengar. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi ingat, hal yang perkataan bodoh ni kita tak boleh lah nak sebut selalu. Bukanlah setiap kali kita jumpa ayat Quran, kemudian orang yang tak terima Al-Quran, kita kata bodoh, kamu bodoh. Kita tak boleh cakap gitu. Itu kita pula lah jadi berakhlak yang tak cerdik pula kan. Mana kita lah pula yang tak betul. Maka kita guna seperti mana dalam Al-Quran. Al-Quran pun disebut jarang-jarang. Nak kata bodoh ni, jarang-jarang boleh lah. Jenis bodoh. Jarang-jarang, boleh lah. Tapi jangan pula kita sebut hari-hari. Bukan boleh kata setiap hari kita duk sebut benda tu. Asyik-asyik bodoh je. Semua orang tu kena bodoh ya. Kan? Hari ni ngaji bodoh, esok ngaji pun bodoh. Semua kena bodoh ya. Siapa dia tak ikut seperti mana Quran, bodoh. Itu bodoh, ini bodoh. Jadi janganlah kita pula duduk selalu sebut gitu pula. Jarang-jarang disebut dalam Al-Quran, maka kita pun amal pun jarang-jarang lah. Allah Ta'ala bagi perumpamaan yang berat-berat. Berat-berat tu jarang-jarang, maka jarang-jarang lah juga. Kita kena ikut uslub Al-Quran tu semua sekali. Jangan kita ikut keras saja. Al-Quran pun kata binatang kau apa. Lepas tu kita pun nak sebut binatang hari-hari. Jangan pula kita pergi sebut binatang. Mu ni sepuluh binatang dah. Kan? Mu ni tak ngaji Quran. Kan? Kena pula kita kata kaya kita. Mu ni ayah. Tak sering ngaji Quran. Tak sering ngaji tafsir Quran lah. Pasal binatang. Pasal binatang. Takkanlah kita nak bercakap gitu. Kan? Mana jangan. Masa jenis bodoh. Jangan gitu. Jangan gitu kita bercakap. Jarang-jarang tu boleh lah. Tapi itu pun kita sebut dengan perkataan umum. Perkataan umum. Jadi itu kena jaga. Itu kena jagalah. Itu cara kita nak dakwah tu kena ingatlah. Jangan pula melebih-lebih gitu pula. Okeylah, habis sini. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.